بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد وتعظيم لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan pada setiap diri dan jiwa hendaklah melihat kepada diri mereka apakah persiapan, persediaan, bekalan yang telah dilakukan untuk hari besok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat memerhati atas tiap-tiap apa yang kamu kerjakan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Dan janganlah kamu menjadi sebagaimana orang-orang yang melupakan Allah, sebenar-benarnya mereka telah melupakan diri mereka. Nanti di akhirat mereka akan diazab oleh kami, kata Allah. Ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah, kata Allah, golongan yang berlaku jahat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni syurga dan penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Dan penghuni syurga itu adalah mereka yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Sadaqallahul azim, surah Al-Hashr ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Yang saya muliakan sahibul muhtaram, pengurusi majlis pada program kuliah maghrib malam ni, berbahagia pengurusi masjid Bukhari dan seluruh tuan kuasa pentadbir masjid, tuan imam, tuan bilal, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah pada malam ini, malam Jumaat. Pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan betah lagi malam Jumaat kita menghidupkan, iaitu dengan majlis perkongsian ilmu yang cukup besar fadilat. Kata orang Kedah, cukup besar fadilat dan kelebihan untuk mai mengaji ni, tuan-tuan, hadir pada malam yang disebut penghulu segala hari, Yaumul Jumaah.
Dalam sebuah hadis Muslim yang sahih, Nabi menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang pergi menjalani satu jalan menuntut ilmu, lalu kata Nabi, Allah akan mempermudahkan dia satu jalan untuk dia menuju ke syurga. Yang kita main ni, yang kita mari malam ni tuan-tuan, ni adalah satu jalan road to paradise, jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, alhamdulillah, kehadiran malam ni nampak ramai anak-anak muda yang datang, yang hadir. Maknanya satu kesedaran yang cukup positif untuk melahirkan insan generasi yang bertakwa, mereka yang disifatkan golongan yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Dan di antara salah seorang ataupun salah satu golongan yang akan mendapat naungan di akhirat nanti daripada 7 golongan, yaumal la zilla illa zillu, pada hari yang tidak ada naungan di akhirat nanti melainkan daripada Allah. Salah satu daripada 7 golongan itu ialah syabab, golongan yang disebut sebagai golongan anak muda, yang mereka ini melakukan ibadat rabbih, mereka yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak muda, harap-harap kita istiqamah dan selalulah mengajak diri kita untuk berada di dalam majlis yang disebut sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita nak kongsi tentang apa di antara amalan yang boleh mengundang kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang boleh mengundang kita semua ni untuk masuk ke dalam syurga Allah. Baik, kata ulama, yang pertama di antaranya ialah kita sentiasa memberi salam apabila berjumpa orang-orang Islam, sesama Muslim. Sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah, maka Nabi menyatakan, qala ayyuhan nas abshus salam, wahai manusia, kata Nabi, bila Nabi hijrah ke Yathrib, Madinah, yang ni di antara yang Nabi suburkan, yang Nabi nak kuatkan ikatan ukhuwah Islamiah dengan orang Muslim mukmin antara satu sama lain. Nabi kata, abshus salam, beri salam. Mudah ada, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Cukup mudah, pendek, tak panjang, pendek, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi susah nak buat, tuan-tuan. Hak beri dapat 10, jawab dapat 1. Beri sunat, jawab wajib. Hak sunat dapat 10, hak wajib dapat 1. Cuba kita fikir, awak lagu tu yang Allah bagi, hak yang sunat dapat 10, yang wajib dapat 1. Sebab Allah tahu di akhir zaman ni pula lagi lah orang susah payah nak bagi salam. Dia pun tak rendang mulut, dia pun tak ramah nak bagi salam. Hatta sekalipun mak dengan pak ada di rumah, anak-anak tak ucap salam. Balik daripada Kelumpur, balik cuti kerja dan sebagainya, anak-anak cuti belajar, kadang tak bagi salam pada mak dengan pak. Walhal itu di antara salah satu ciri akhlak yang mulia, tak bagi salam ni. Sebab itu adalah satu doa. Assalamualaikum, doa.
Selamat sejahtera ke atas kamu. Jawab pula, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas kamu juga, selamat sejahtera. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah. Doa. Tapi kita hari ini susah. Walhal inilah di antara ulama sebut antara salah satu amalan yang mengundang kita ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah Nabi yang jawab salam, Nabi bagi salam. Susah sahabat nak dapat 10. Itu juga. Sahabat ni kira konon-konon ni bercita-cita sangat nak dapat 10. Nabi dapat 1. Jangan harap kita baru keluar, baru nak assalamualaikum dah sampai. Tu yang kata Nabi cepat dalam ibadat. Nabi cukup cepat. Sahabat baru nak kum dah sampai. Tu hebat. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab kutlah dapat 10 hari ni. Rasulullah dapat 1. Keluar Nabi daripada rumah. Sayyidina Umar nampak Rasulullah keluar ni, aku nak bagi salam. Sayyidina Umar pun menyuruh di balik pokok. Harapannya dapat 10. Dah nak sampai dah Nabi. Sayyidina Umar kata aku dapat 10 lah. Nabi dapat 1. Tiba-tiba Jibril hantar WhatsApp. Allah, Jibril hantar WhatsApp tuan-tuan pada Nabi. Di belakang tu Sayyidina Umar. Terus Assalamualaikum. Sayyidina Umar baru nak buka mulut. Kum dah sampai. Aduh, melepas lagi aku tak dapat 10. Rasulullah dapat 1. Macam itulah tuan-tuan. Hak Nabi ni bab amal, bab ibadat Nabi cukup laju. Kita tak boleh kejar. Susah nak legal kan. Jenis pula Nabi ni kalau nak sebut lagi laju dia punya ibadat, dia tak boleh ada duit di rumah. Tu Nabi. Dia tak boleh ada duit di rumah. Kita pula tak boleh tak ada duit di rumah. Terbalik. Kita pula tak boleh tak ada duit di rumah, mesti nak kena ada duit. Nabi ni tak boleh. Dia tak boleh ada duit, dia nak sedekah. Ini amalan hak pertama yang kalau kita nak amalkan sebagai amalan sunnah. Man ahya sunnati inda fasadati kana lahu ajrun mi'atu syahid. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa kata Nabi yang menghidupkan sunnah aku di tengah-tengah manusia melakukan kerosakan, kefasikan, kejahatan, kefajiran, Nabi kata bagi mereka kana lahu ajrun, pahala mi'atu syahid, seumpama 100 orang yang mati syahid. Allah, besar pahala. Cukup besar pahala orang yang hidupkan sunnah, walaupun sunnah yang mudah. Ini jalan-jalan kita nak menuju ke syurga. Amalan-amalan yang nak membolehkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalkan istiqamah. Dan bukan mudah. Nak sebut ni bukan mudah. Jawab wajib. Memang kita kata wajib aku kena jawab. Tapi yang sunat nak bagi dulu ni payah. Dan ingat, ada satu hadis Nabi sebut di akhir zaman, orang akan memberi salam hanya kepada mereka yang mereka kenali sahaja. Nampak? Di akhir zaman nak kiamat ni tuan-tuan, orang akan bagi salam hanya kepada orang yang dikenali sahaja. Kalau dia tak kenal, dia tak bagi salam. Betul tak tuan-tuan? Ini saya sebut ni. Kita tak kenal, kita tak bagi salam. Buat tak? Dia tak buat, tak tahu. Kata orang buat kering, dia buat kering dia, buat dek, macam tu je. Tengok pun tak. Tapi dia akan bagi salam hanya pada orang yang dia kenal. Jiran, kawan, kawan sekolah, kawan karib.
Ini akhir zaman. Sebab itu nak bagi salam ni dapat banyak pahala. Nak dapat banyak pahala ni, kita bagi salam, bukan jawab. Kalau jawab satu, bagi salam, itu pahala yang besar, boleh mengundang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama, hendaklah kamu perbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera hampa mohon ampun pada Allah apabila hampa buat dosa dengan Tuhan. Sesungguhnya kata Allah, faqul, hendaklah kamu mengucapkan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Hampa ucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, sesungguhnya aku, kata Allah, Tuhan yang maha mengampuni. Tiap-tiap hari kita buat dosa dengan Allah. Kita ni pendosa. Kita tak boleh nak lari daripada buat dosa hari-hari. Cuma sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Setengah ulama kata tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Bila buat maksiat, berdosa. Setengah ulama, tapi jumhur ulama menyebut dosa ada ismun kabir, yakni dosa besar, dan yang kedua ada ismun saghir, dosa kecil. Bila dosa besar, kita kena bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat dengan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Solat sunat taubat, ini ada syarat lagi. Segera tinggalkan dosa besar, berazam tak mau buat lagi, tak mau ulangi lagi. Dan juga begitulah, kita kena cari orang. Kalau sekiranya kita ada buat dosa besar dengan orang, fitnah, ini berat ni, dosa fitnah ni besar. Fitnah orang tu, kita kena cari orang tu. Macam mana hari ni? Bukan mudah. Ini di antara syarat. Kalau kita buat dosa besar, perlu taubat nasuha. Tapi kalau dosa kecil, yang ni banyak. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, hendaklah kamu mengiringi perkara maksiat, dosa yang kamu buat itu, dengan mengiringinya dengan perkara amalan yang baik. Tamhuha, lalu dosa tadi gugur, terhapus. Nabi sebut lagi, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar, atau kama qala, hadis Tirmizi. Apa Nabi sebut? Hendaklah kamu bersedekah. Apabila kamu bersedekah, kata Rasulullah, maka dia akan menghapuskan dosa sebagaimana ayak menyiram api, lalu api tadi padam, kata Rasulullah. Api padam. Itu dengan bersedekah. Ini dosa kecil. Apa juga? Berzikir, baca Quran, dosa gugur. Dosa gugur. Mari majlis ilmu, dosa gugur. Tapi kalau dosa besar, kena taubat nasuha. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syurga adalah tempat orang yang bersih. Syurga adalah tempat orang yang suci. Tu yang kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, lepas berwuduk, sunat berdoa, syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa ni nak minta pada Allah bersihkan diri. Jadikanlah aku orang yang sentiasa bertaubat. Jadikanlah aku orang yang bersih, luar dan dalam, luar dan dalam. Dan yang ketiga, jadikanlah aku orang yang soleh. Ini ciri orang yang nak berada dalam syurga. Kalau kita tak berdoa macam ni, maksud apa dia?
Kita takut ni, kita masih lagi dalam keadaan kotor. Minta pada Allah tu tambah lagi. Tak dah, wuduk tu satu dah bersih. Mari pula lagi dengan doa. Sebab penghuni syurga mereka yang bersih. Mereka yang tak ada dosa, mereka yang bersih daripada kekejian, kejelikan. Yang ni tuan-tuan, kita kena ambil. Yang ni kita kena ambil. Jadi orang yang bertaubat, orang yang bersih, orang yang istighfar selalu, orang yang bersih. Kalaulah Rasulullah tuan-tuan, sehari Nabi bertaubat istighfar, satu riwayat kata 70 marrah, 70 kali sehari. Satu lagi riwayat menyebut 100 marrah, 100 kali sehari. Nabi maksum Rasulullah. Itulah Nabi beristighfar tak berhenti tiap-tiap hari. Walaupun Nabi maksum, jamin syurga, tapi Aisyah tengok suaminya sampai bengkak kaki solat malam, hatta tawaramat qadamat, sampai bengkak kaki Rasulullah. Ya Rasulullah, buat apa lagi nak mayang tahajud malam-malam, qiyamul lail malam-malam? Kan Allah dah jamin syurga pada Rasulullah, tak ada dosa, maksum. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakur? Bukankah aku ni, kata Rasulullah, aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Tu jawapan Nabi, tuan-tuan. Ni jawapan ahli syurga. Kita kalau tahu kita ni syurga dah, mampu tak mayang dah kot. Hang Halim Din jamin syurga. Eloklah. Aku tak larat dah nak mayang. Aku tak larat dah nak bangun malam. Aku tak larat dah baca Quran. Dah Allah sendiri dah sebut dah, aku ni masuk syurga. Contoh tuan-tuan, lain Rasulullah, lagi dia dijamin nikmat syurga, lagi dia bersyukur, lagi dia bersyukur. Ini makam yang paling tinggi. Tak ada pada orang biasa ni, tuan-tuan. Itulah Nabi SAW. Maka kerana itu, segera bertaubat, istighfar. Boleh ni bukan kata 100, 300 itu paling kurang. Buatlah 1000 kali sehari. Mampu buat 1000 tu kira champion, tuan-tuan. Dan istiqamah. Tak boleh juga barulah 300. Jangan tinggal tiap-tiap hari. Ingat pesanan almarhum Datuk Ismail Qamus. Ustaz Datuk Ismail Qamus dulu pesan, sehari paling kurang 300 kali istighfar, 300 kali tahlil, 300 kali selawat. Jangan tinggal. Tu Datuk pesan. 3. Jangan lupa. Ulang balik. Istighfar 300 kali, tahlil la ilaha illallah 300 kali, selawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 300 kali. Boleh buat 1000, tu yang terbaik. Tak mampu buat 300. Yang ni antara amalan yang mengundang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita faham yang tu. Yang ketiga disebut oleh ulama, pastikan rezeki yang kamu dapat ni rezeki yang halal dan tayyibah. Rezeki yang halal. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat wa'malu salihah. Wahai Rasul aku, kata Allah, makanlah kamu daripada yang baik, yang halal dan tayyibah. Yang halal lagi baik. Dan kemudian wa'malu salihah, barulah kamu beramal dengan amalan yang saleh, kata Allah.
Allah perintah Nabi-Nya supaya cari rezeki yang halal, makan yang halal, minum yang halal. Kemudian baru kita beramal dengan amal yang saleh. Betul lah kata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang yang ambil sesuatu makanan, minuman dan juga rezeki yang bukan rezeki yang halal, solat mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, solat tak diterima kalau sekiranya punca rezeki tadi bukan yang halal dan tayyibah. Dalam kitab tafsir Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi menyebut, sebelum kita beramal, hendaklah kamu mencari rezeki yang halal terlebih dahulu. Pastikan rezeki yang kita dapat ni rezeki yang clear. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat faman ittaqa syubhah faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Rasulullah, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram, di tengah-tengah ada perkara syubhah. Makna syubhah, apa maksud syubhat? Samar-samar, tak jelas halalnya, tak jelas haramnya. Dan Nabi perintahkan jauhkan yang syubhat. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia hamba Allah yang memuliakan agama dan juga menghormati agama. Sebab apa dia? Syubhat ni dia hampir kepada yang haram. Walaupun tak jelas, tapi dia hampir kepada yang haram. Ini orang yang bercita-cita nak masuk ke dalam syurga Allah, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, maka kena pastikan punca rezeki sos. Pekerjaan yang kita buat, jenis, dan begitu juga amanah di dalam pekerjaan. Takut tuan, bila mana kerja tidak jadi sebagai satu ibadah Allah, 8 jam tak jadi ibadah, tiap-tiap hari 8 jam tak jadi ibadah. Berapa banyak amalan yang betul-betul pure, yang nak jadi sebagai bekalan akhirat. Nak kita masuk ke dalam syurga, menung balik banyak hari ni orang tak fikir dah tuan. Hak yang Nabi sebut, min aina asabal mal al halali am harami, sampai satu waktu nak kiamat nanti Nabi sebut tanda-tanda kiamat. Mereka tak peduli dah daripada mana harta duit ringgit yang mereka dapat, sama ada daripada sumber yang halal ataupun yang haram. Yang penting al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Itu fil lughati Arabiyyah. Yang penting bantai, balun, sapu. Cerita halal haram tak usah peduli. Dia rasuah jangan peduli. Dia riba jangan peduli. Dia curi, syariqah jangan peduli. Hirabah, rompak jangan peduli. Yang penting jangan miss syuru sepeda ayang ni. Allah, akhir zaman tuan dan perempuan sekalian. Teringat kita satu ketika Sayyidina Abu Bakar, apabila hamba dia bagi dia makan makanan, selalu dia tanya, hang dapat daripada mana ni? Kata Sayyidina Abu Bakar pada hamba dia, oh aku beli, aku dapat gini-gini, baru makan. Sebab nak make sure, pasti jangan ada unsur haram, tu dah tentu. Hak yang syubhah, pun Sayyidina Abu Bakar tak mau masuk dalam mulut dia. Tak tahu macam mana hari tu Sayyidina Abu Bakar tak tanya pada hamba dia, terus masuk makan.
Dan hamba dia tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, selalu hang tanya aku dulu daripada mana aku dapat rezeki makan minum ni. Hari ni tak tanya, terus masuk. Baru Sayyidina Abu Bakar teringat. Lalu dia tanya, hang dapat daripada mana ni yang bagi aku makan tu ni? Lalu hamba dia beritahu, wahai Sayyidina Abu Bakar, sebelum aku Islam ni aku musyrik, aku orang yang mensyirikkan Allah. Kemudian aku punya pekerjaan waktu aku syirik sebelum Islam, aku adalah orang tukang tilik. Kerja aku ni tukang tilik. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah sebut khamar haram, maisir judi haram, wal ansabu bertenung nasib tukang tilik haram, wal azlamu menyembah patung berhala haram. Dan Allah beritahu rijsun min amali syaitan, ini kerja jijik daripada syaitan. Fajtanibuh, jauh, hampa buang jauh-jauh amalan ni. Mudah-mudahan hampa menjadi golongan yang mendapat kemenangan. Tuhan sebut, tuan-tuan, wal ansabu bertenung nasib, baik yang pi tenung nasib, baik yang jadi tukang tilik. Dia pula lebih hebat daripada Allah, daripada Tuhan boleh tilik nasib orang. Ini Tok Bomoh lah, dia tak bomoh pun tukang tilik. Nak tanya macam mana saya nak bertanding pilihan raya, agak-agak ada harapan tak saya menang? Kata tukang tilik, ada Datuk bertanding, tak apa, habis 4 juta pun tak apa, pasti Datuk menang. Saya dah tengok ni, masa depan Datuk ni jadi bombol, jadi terus. Hak yang Datuk percaya ni lah yang kata tadi sudah menjadi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Hak tukang tilik tu kalau di Islam dah tentulah syirik, percaya selain daripada Allah. Bila mana diberitahu tadi pada Sayyidina Abu Bakar, aku kerja tukang tilik, ada upah dia berapa sekali tilik? 100 umpama. Dan kadang-kadang dia pun bagi aku makan dan minum. Dan ada yang tak bayar, hutang. Jadi ada satu orang ni, dia kenal balik, dia kenal aku ni, dia tak tahu aku dah Islam. Dan dia kata, ni aku bayar balik hutang hang dulu, hang pernah jadi tukang tilik aku. Dan betul, tilikkan tu betul pula nasib tu. Ni aku nak bagi dekat hang sejumlah duit, dah ada dah sikit makan. Ni lah, ada kek lah, ada coklat lah, ada kuih lah, apa semua, ada nasi. Ni ambil bawa balik. Jadi hamba Sayyidina Abu Bakar beritahu, inilah makanan daripada orang yang duk hadiah pada aku. Ni makanan daripada aku jadi tukang tilik. Wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengar, terus dia muntahkan balik, dia kobok, dia jolok ni dalam mulut dia, keluar daripada apa yang dah masukkan tadi dalam perut. Lalu dia berkata pada hamba dia kata, Nabi pernah bersabda. Nabi kata apa dia? Nabi kata, kullu lahmi nabata min harami fannaru aulabi. Apa maksud? Nabi kata, setiap darah daging yang tumbuh daripada hasil punca rezeki yang haram, baik makan, baik minum dan yang lain, dia jadi darah daging ni, Allah Nabi sebut fannaru aulabi, neraka Allah yang paling layak untuk menyambar daging dan juga jasad kamu nanti di akhirat.
Itu Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Dia cukup jaga diri dia. Dia tak mau makan benda-benda haram, dan begitu juga yang syubhat. Dia tak mau. Dia cukup jaga. Dan sudah tentulah kita pernah mendengar satu hadis Nabi yang Nabi menceritakan. Nabi menceritakan bagaimana satu orang yang musafir, perjalanan musafir, rambut kusut masai, berdebu. Doa orang yang musafir ni doa mustajab. Di antara doa yang mustajab, bila mana kita keluar daripada rumah, 2 marhalah, tujuan adalah tujuan baik. 81 kilometer. Tu di antara perjalanan musafir lebih daripada 2 marhalah. Doalah orang yang musafir ni, doa dia mustajab. Nabi kata, dia ni musafir dan terus Nabi sebut yamuddu yadahi ila sama. Dia pun tadah tangan ke langit, Nabi sebut, dan terus berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran sebut dah. Berdoalah kamu, niscaya kami perkenankan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni otak kepada ibadah. Doa ni ibadah. Kita angkat tangan lepas sembahyang sunat. Terus saya kata fardu hak sunat. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tu ibadat. Nampak? Very simple tuan-tuan. Duk berdoa aja. Raf'al yadi indi doa. Tapi dia adalah ibadat. Maka pahala tak? Pahala. Soal Allah nak makbul segera ataupun tak lewat, itu soal kedua. Soal kita angkat tangan berdoa tu ibadat. Dan juga ada yang doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Nak masuk tandas, kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak perlu angkat tangan, pada jenuh kan. Sambung pula lagi wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kencing terus tuan. Tak sempat masuk tandas ni. Yang tu. Ada doa yang tak perlu angkat tangan. Doa jima'. Doa nak bersetubuh. Oh jenuh lah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Bang ni abang nak doa selamat ke nak doa jima'? Pula kata bini. Ada doa yang tak perlu angkat tangan. Simple, very simple. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Contoh nak makan. Ataupun at least bismillahirrahmanirrahim. Cukup dah. Nak angkat tangan pun boleh. Tak angkat tangan pun. Ni yang kata doa ni tuan-tuan, ibadah. Dan dia tadi musafir. Nabi sebut dalam hadis, dia pun angkat tangan tadi, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Hak yang si musafir tadi, patut doa dia mustajab. Lalu Nabi kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa ana ustajabu lahu. Nabi kata makanan dia daripada sumber rezeki yang haram dan jenis makanan yang haram. Dia pergi balun untuk ke darah. Kambing kena langgak, mati. Orang kampung pakat pergi lapah. La ilaha illallah. Dia pun buat kambing bakar tuan-tuan, kambing golek. Kambing tu mati bukan sembelih. Kambing tu mati dilanggak. Kambing, lembu, mereka tak boleh dah, mereka kata ni. Daripada kita campak buang tepung tanam, baik kita makan tu ke darah daging. Sedangkan kalau binatang yang halal sekalipun, dia disembelih, tetapi Allah sebut wa ma uhilla li ghairillah. Disembelih tidak menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dia tak sebut nama Allah, maka menjadi bangkai. Walaupun jenis binatang halal, tapi sebab mereka sembelih tak sebut nama Allah. Seekor ayam duk main campak masuk dalam satu mesin,
Mati ayam tu bukan dia mengelupuk, dia tak kelupuk. Tapi mati tu kenapa? Bertindih-tindih ayam yang lain. Maka dia jadi bangkai, tuan-tuan. Dia tak jadi ayam yang disembelih. Oh, kalau kita nak detailkan, nak perincikan, tu yang kita makan ni kalau tak haram pun banyak dah syubhat. Dia menjejaskan antara tadi doa. Lalu Nabi kata, bagaimana doa nak diterima oleh Allah? Azan. Macam mana yang disebutkan tadi, doa nak mustajab? Makanan tadi daripada jenis yang haram, sumber yang haram. Yang kedua Nabi kata, wa masyrabuhu, syaraba, syurub, minum daripada sumber yang haram, jenis yang haram. Dah tentulah bir, Tiger, Guinness Stout, Carlsberg. Ni jenis macam-macam, ada cap kepala tengkorak, ni jenis nala reka ni tuan-tuan, ni arak ni. Sebab pengharaman arak dah ada dalil qat'i. Ayat tadi, innamal khamru khamar. Sebelum pengharaman yang dalil qat'i itu jangan ceritalah. Sayyidina Umar kuat minum arak, tapi masa tu tak haram. Ada arak diperam dengan anggur, ada arak diperam dengan kurma, ada arak diperam dengan gandum. Yang paling berdengung sekali anggur. Anggur ni paling berdengung. Kalau kata kurma tak berdengung sangat, gandum tak berdengung sangat. Tiba-tiba Allah beritahu dalam Quran, arak ni ada manfaat, ada mudarat. Manfaat apa dia? Untuk orang yang musim sejuk, bila minum arak dia panas. Itu dia punya manfaat. Hak mudarat, yang tu lah khayal, dia boleh jadi macam-macam lah. Kemudian pula Allah kata, wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat bila mana kamu sembahyang, nak sembahyang. Jangan kamu nak sembahyang, kamu jangan minum arak. Sebab ada dah sahabat duk baca qul ya ayyuhal kafirun, daripada la a'budu ma ta'budun dia jadi a'budu ma ta'budun. Wahai, katakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tiba-tiba dah berdengung tadi, dia tertinggal la tadi. A'budu ma ta'budun. Kami wahai orang kafir menyembah apa yang kamu sembah. Sudah. Terus Allah beritahu jangan minum arak waktu bila kamu nak sembahyang. Gelong habis tuan-tuan. Dia jadi tak ingat, lupa. Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak mau jenis kata arak ni syak ada manfaat, syak ada mudarat. Aku tak mau jenis syak boleh, syak tak boleh. Aku nak kata dua, yes or no. Gitu. Sayyidina Umar kata, aku nak yes or no. Boleh ke tak? Nabi tak boleh terus-terus cakap, tak boleh arak ni haram. Tak, selagi tak turun wahyu. Ni yang kata agama wahyu. Ni yang kata pemuda Ashabul Kahfi, mereka mentauhidkan Allah. Agamanya adalah agama tauhid wahyu. Bukan agama Kristian dan seumpama dengannya. Soal perbahasan Ashabul Kahfi, sama ada selepas zaman Nabi Isa, sebelum Nabi Isa, itu cerita lain. Kita tak payah bahas sebelum zaman Nabi Isa, selepas zaman Nabi Isa. Bila ayat Quran, surahnya surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, 110 ayat, sebut dah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Cuma khilaf, ada yang kata 4, ada yang kata 5, ada yang kata 7. Yang dikatakan pemuda kahfi, mereka bertauhidkan dengan agama wahyu. Itu qat'i. Soal hak sebelum yang kata Nabi Allah Isa, selepas Nabi Allah Isa, itu cerita lain. Nampak? Mudah tuan-tuan. Jadi nak sebut bila mana tadi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak mau kata yang ni boleh syak, yang ni tak boleh. Barulah Nabi turun. Maksud Nabi dapat wahyu, Nabi pun sampaikan kepada sahabat. Sebab Nabi
wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak akan bercakap melainkan apa yang Allah wahyu. Sebab Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak boleh sebarang cakap, Nabi tak bercakap kalau bukan benda-benda yang point dia penting. Tak macam kita lara tuan-tuan duk cakap, ya Allah, nak berbalah. Oh, orang Melayu ni kalau bab berbalah bergaduh. Kalau berbalah bergaduh dengan Yahudi sedap. Sedap juga. Ni dengan kita ni, Islam dengan Islam. Siapa yang rugi? Nampak? Bab orang Melayu ni tuan-tuan, kalau bab berbalah ni, ya Allah. Kalau zaman Mak Kilau, okeylah berbalah dia nak halau Inggeris, menentang Inggeris. Datuk Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Tok Kenali. Ni tak kita duk berbalah. Mulut ni tak boleh nak keep quiet tuan-tuan. Dia tak boleh. Hak benda yang dia tak tahu pun dia kata dia tahu. Oh, yang ni orang Melayu tuan-tuan champion. Tak makna bukan orang Kedah. Jauh. Orang Zimbabwe. Bab berbalah. Rasulullah bercakap atas kapasiti dia sebagai Nabi Rasul. Kalau tak perlu, so no need, dia tak cakap. Keep quiet. Sebab itu Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Orang yang beriman ni, kata Nabi, maka kalau dia bercakap, dia akan bercakap perkara yang baik. Kalau dia tak boleh cakap benda yang baik, Nabi sendiri sebut aw liyaskut, hendaklah berdiam. Berdiam diri itu lebih baik daripada kita duk bercakap benda yang tak ketahuan, boleh menambahkan dosa. Yang ni kita tak mau tuan-tuan. Cubalah azam tahun baru ni berapa hari lagi ni tuan-tuan. Banyakkan berdiam daripada bercakap benda-benda yang tak elok. Termasuk ni di hujung jari ni tuan-tuan ni. Hak yang kita ada WhatsApp group, yang kita ni gatai ni tangan ni nak komen macam-macam, kita tak tahu punca, kita tak tahu pun dia. Lebih baik baca boleh, tapi jangan duk tumpang tui, jangan duk tumpang sekaki. Sedap, memang sedap. Dia tekan dia, tulis. Kita tumpang share sama saham untuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi balik, tu nanti antaranya Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Umar, maka arak tu qat'i syubukud dilalah. Dalilnya dah ada, maka haram. Tak boleh dah minum. Umar Al-Khattab terus tak minum dah tuan-tuan. Dia tak bagi tahu dah pada Nabi, dia tak cakap dah kat Nabi, ya Rasulullah, ada lagi satu tempayan, aku nak habis lah 6 sehari 2 lagi ni, sat lah, jangan duk haram terus. Wah, ada, bukan macam tu tuan-tuan. Sayyidina Umar ni, dia terus sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat, patuh. Nak dapat iman macam Sayyidina Umar ni tuan-tuan, payahlah. Payah. Jadi sebab itu tadi, makan dan minum tadi dengan yang haram, jenis dan punca haram, pakaian pun hampa beli daripada duit rasuah. Memang bergaya segak tuan-tuan. Piosek ni apa dia? Pakaian sutera asli. Allah haram bagi lelaki pakai pakaian sutera asli. Tak boleh. Sebab dia nak tunjukkan duit-duit banyak. Dia beli. Oh, ni kain ni berapa meter? 2,5 meter. Berapa harga dia? Hampa jangan tanya harga dia. Hampa jangan tanya harga. Kain songket ni yang kata sampin baju Melayu tuan-tuan. Kalau pergi ke butik di Terengganu, di Kelantan, jangan terkejut. Kain sampin ada yang berharga 50,000 satu lai. 50,000 satu lai. Allah, kita pun terkejut peruk lah. Kita kata 50,000 ni nak dapat gaji aku setahun banyak ni pun jenuh lah. Muntah darah pun aku tak dapat . Tapi ada orang senang dia bayar 50,000 kain songket sampin. Hak baju ni, kain sutera ni 2,5 meter ni, hampa jangan tanya berapa, terkejut nanti. 200,000. Oh, dia kata apa dia? Money can buy everything. Nampak? Orang kaya. Walhal dia tak tahu tu, sutera tu haram bagi lelaki. Mah orang lelaki boleh simpan tapi tak boleh pakai. Hukumnya haram. Jangan buat pasal. Wanita ada yang lelaki boleh pakai, ada yang lelaki tak boleh pakai. Wanita yang banyak lebih hak memakai ni.
Jadi kita kena tengok tadi pakaian yang Nabi kata pakaian daripada sumber dan jenis yang haram. Lalu dia berdoa walaupun musafir, doa tak diterima oleh Allah. Ini antara rezeki yang halal dan wajib kita cari. Mencari yang halal itu adalah fardu. Mencari sesuatu yang halal itu adalah fardu. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan baru ni KWSP umumkan 70% pencarum tidak lagi ataupun belum lagi transfer, pindahkan ke akaun yang patuh syariah. Baru 30% pencarum KWSP transfer ke akaun patuh syariah. Tuan-tuan, nak pesan malam ni, kalau tuan-tuan terlewat ni, kalau mati tuan-tuan, duit yang tuan-tuan dapat, kita tak dapat lah. Yang kita dah tukar nama ataupun dah letak nama siapa, anak ke isteri, yang boleh terima duit EPF kita. Tuan-tuan, kita terlibat dengan ribawiyah. Hak mati ni, dia terlibat dengan yang haram. Tu saya nak pesan, besok, Jumaat, tak buka. Minggu depan, hari Ahad, buka pejabat EPF, tak tukar lagi, dan lagi, pergi tukar tuan-tuan. Dah ada alternatif. Dulu ialah tak ada. Law ni dah ada dah alternatif. Tuan-tuan duk ketegak, buat tak peduli. Biarlah, samalah. Syariah tak syariah pun boleh dia cakap macam tu. Syariah tak syariah, sama. Allah. Mana boleh sama tuan-tuan? Islam dengan kafir. Sama ke? Islam dengan Kristian, Islam dengan Yahudi, Islam dengan Hindu. Mana boleh kita kata sama? Berdosa tuan-tuan, kita beramal dengan amalan ribawiyah. Rezeki ni syubhah. Kalau tak haram yang jelas, syubhah. Rumah kita nak buat mandi, kita nak buat macam-macam, nak sembahyang, nak tidur, berkat. Berkat ke tak? Daripada pinjaman yang bukan Islamik umpama. Boleh tukar-tukar housing loan yang Islamik. Boleh tukar-tukar, yang mana kita boleh tukar kalon hak kereta nak pergi masjid ni, nun, kita ambil loan riba. Tuan-tuan tanggung. Dah ada dah Islamic loan. Perbezaan yang ketara ialah dia ada akad. Kalau yang konvensional, tuan-tuan, dia tidak ada akad. Ini muamalat Islam. Akad ni lah yang membezakan di antara Islamik yang tak Islamik. Buku akaun masih lagi, bukan lagi wadi'ah, bukan lagi mudarabah, masih lagi konvensional. Mati kita duit dalam tu tuan-tuan, nak sebut lagu mana tuan-tuan? Itu nak sebut ya, orang nak masuk syurga ni banyak perkara yang dia kena tengok. Banyak perkara yang dia kena lihat. Hak perkara ni, kewangan ni apa semua ni, kalau tidak tuan-tuan, Allah, mati kita seksa, mati kita besok. Bila mana seksaan kubur, seksaan mahsyar tu dahsyat, yang ni petanda kita jauh dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dengan sebab itulah cari jalan yang Allah redha, cari jalan amalan yang Allah suka, cari jalan yang mana perbuatan segala gerak-geri kita sama dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Rasulullah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seiring dengan apa yang Nabi mau, yang Nabi tuntut, yang Allah juga mau, yang Allah tuntut, maka tuan-tuan, tu yang Allah sebut tadi, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama orang yang menghuni neraka dan orang yang menghuni syurga. Syurga ni golongan yang mendapat kejayaan, kemenangan. Hak mereka diuji dengan berbagai-bagai ujian selama mereka hidup 60-70 tahun. Mereka hadapi betul-betul getir ujian mereka. Nabi Ayub AS 18 tahun Allah uji dengan sakit. Sampai Nabi Ayub beritahu pada isteri dia, Puan Rahmah, "Mah, kita tak malu ke Rahmah? Berapa lama dah hidup kita dengan nikmat?" Kata isteri dia, 18 tahun baru kita diuji dengan sakit, derita bang. Habis tu, hak yang nikmat berapa lama pula?
kata Rahmah isteri Nabi Allah Ayub, samanu nasannah, 80 tahun Allah bagi nikmat. Anak ramai, isteri pun ramai juga, sihat, kemudian kaya raya Nabi Ayub. Tiba-tiba Allah uji, habis tanaman mati, kemudian ternakan mati, habis tuan-tuan. Anak-anak mati, tak ada apa lagi dah pada Nabi Ayub. Tapi sabar Nabi Ayub 18 tahun. Itulah maksud orang nak masuk syurga ni terpaksa melalui berbagai-bagai yang kata kekangan, halangan, mehnah, tribulasi, dugaan ujian yang hebat. Akhirnya nampak semuanya nanti dakhalal jannah, para nabi dan rasul Allah ahlul jannah. Sebab mereka punya penderitaan sengsara mereka. Nabi Allah Yusuf difitnah. Nampak macam mana fitnah Nabi Allah Yusuf. Allah. Itulah hari ini ulama-ulama, tok-tok guru, para da'i, asyatizah, tak akan mudah mereka sebagai seorang pendakwah. Akan hadapi cabaran tadi, depan, belakang, kiri dan kanan. Orang yang iri hati, dengki daripada orang awam yang tak ada ilmu. Mereka tengok tok guru ni macam ni, mereka pun nak tumpang. Seolah macam mereka tok mufti. Berapa ramai hari ni mulut celupak, tuan-tuan. Mulut ni celupak, duk hina kutuk ulama. Sedangkan daging ulama ni beracun, pun jangan main. Jangan sewenang-wenang ni melulu. Duk tabur fitnah dengan macam-macam tuduhan dan seumpama dengannya. Hampa tak mau bagi salam tak apa, tapi hampa tolong encourage, tolong hampa support tok-tok guru ulama yang masih lagi berbaki berapa orang di akhir zaman. Allah tak cabut ataupun tak tarik ilmu daripada dunia secara sekaligus. Tetapi kata Nabi, waqafdil ulama, Allah mematikan ulama seorang. Sehingga nampak hari ni kita dah tak kuat dah seperti mana dulu almarhum Datuk Dr. Haruddin, almarhum Datuk Ismail Qamus, almarhum Dr. Aziz Hanafi, ni orang Kedah ni tuan-tuan, almarhum Datuk Fadil Noor umpamanya. Kita dah tak ada dah ulama-ulama ulung yang betul-betul berisi ilmu mereka, tuan-tuan. Hari ni yang ada berbaki macam ni, orang dah tak respect, dah tak ihtiram, mereka dah tak ikram. Tu Nabi sebut dalam hadis akhir zaman bila nak kiamat, la yutaba'u fihi al-alim wa la yustahya minal halim. Orang dah tak ikut dah ulama dan orang tak hormat dah, mulia dah orang tak hormat dan tak mulia dah para alim ulama. Akhirnya nampak Nabi kata, wa yazharu jahlu wa yaqil al-ilma. Ramai para juhala yang jahil dan sikit orang yang berilmu. Ini yang sedang berlaku hari ini. Lepas tu kita nampak suram masjid, surau daripada orang ramai yang dikatakan mukmin dan muslim, sebab mereka disibukkan dengan urusan dunia yang tak berhenti. Sehingga Nabi kata, wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahna. Allah campakkan ke dalam hati mereka, iaitu satu penyakit namanya wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia wahan? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia, benci pada mati. Ini antara penyakit yang Nabi sebut di akhir zaman, penyakit wahan. Saudara Islam kita di Gaza, Palestin, tengok macam mana orang Arab mereka bantu Kedah, tuan-tuan. 57 buah negara terhimpun di dalam OIC, Organization of Islamic Cooperation, Pertubuhan Kerjasama Negara-Negara Islam. Ini bukan negara OPEC. OPEC minyak, hak ni OIC. 57 buah negara tak sepakat nak mendesak PBB buat gencatan senjata terhadap Yahudi Israel yang menyerang Gaza. Tak sepakat. Negara Arab.
Utara negara Arab, belah timur negara Arab, selatan negara Arab, Mesir 80 juta. Mesir penduduk dia 80 juta, majoriti Muslim. Apa dia buat? As-Sisi, dia punya presiden. Jordan, Raja Jordan, apa dia buat? Syria habis dah. Utara sikit Lebanon, tu pun Syiah, Hizbullah bantu. Hak yang lain Emirates, Bahrain, UAE, apa mereka buat? Saudi, apa mereka buat? Kok Yaman sikit, Houthi, itu pun dengan Iran, Syiah dengan Hizbullah. Takkan kita nak biar Syiah pergi bantu tuan-tuan Gaza? Mana negara Islam yang Sunni? Yang kita hari ini malu tuan-tuan hari ini. Negara-negara Arab, Allahu Akbar. Malaysia bersuara, tapi hak lain. Indonesia bersuara, nun Arab. Brunei, kecil negara bersuara, nun hak belah Arab. Sudan, apa yang mereka buat hari ini? Inilah tuan-tuan, di akhir zaman, mau tak mau tuan-tuan, keadaan ini sedang berlaku hadap. Sama ada kita bantu ataupun tak, itulah nasib yang sedang berlaku di Gaza. Aina jundul muslimin, aina jundul muslimin, aina jundul muslimin. Mana tentera-tentera Islam? Mana tentera-tentera Islam? Penduduk tak sampai 2 juta tuan-tuan di Gaza. Nun besar lagi Lembah Kelang. Besar lagi Lembah Kelang daripada Gaza. Bukan besar mana? Besar Shah Alam lebih kurang. Gaza pun tak boleh nak bantu. Walhal mereka pertahankan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Orang Arab tak tengok tuan-tuan. Baik dia syok. Untuk apa dia? Membida menjadi tuan rumah World Cup bola Piala Dunia tahun 2034. Ni yang Saudi sibuk ni, dia pun nak jadi tuan rumah tahun 2034 World Cup football, bola sepak Piala Dunia. Allah. Hari-hari kita duk kunut nazilah, kunut nazilah. Yalah, yang tu yang kita boleh buat. Hak angkat senjata kita tak mampu. Doa. Mudah-mudahan Nabi kata doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Itulah yang kita harap. Ini saya tambah sikitlah apa yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Perkongsian ilmu pada malam Jumaat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan juga mudah-mudahan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaa'i khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصر على من عدانا. اللهم أهلك اجمعهم وثبت كلمتهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.